Assalamualaikum. Minggu ni minggu ke-30, hari Selasa, 21 hari bulan 9. Okey, kita akan belajar bidang sirah. Itu bertajuk dakwah Nabi Muhammad SAW, muka surat 154 hingga 158. Okey. Standard kandungan 5.3 merumus meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah secara beradab dan standard kandungan 5.3 merumus meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah secara beradab dan istiqamah. Standard pembelajaran 5.3.3 menghuraikan penentangan terhadap Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. 5.3.4 mengaplikasi kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan menghadapi penentangan. Objektif pembelajaran bidang sirah ini iaitu pada akhir PDPR, murid-murid dapat yang pertama menyenaraikan penentangan terhadap Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah secara berkumpulan dengan baik. Yang kedua, mempamerkan kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan cara menghadapi penentangan. Okey, apa kriteria kejayaan? Okey, apabila iaitu dah selesai, murid dapat menyenaraikan penentangan terhadap Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Murid juga dapat mencontohi kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Okey. Untuk bidang jawi pula, tema untuk hari ini perkataan pinjaman bahasa Arab. Buka muka surat, buku teks muka surat 76 hingga 77. Okey, tengok standard kandungan pelajaran jawi. 7.3 mengenal, membaca dan menulis perkataan pinjaman bahasa Arab dengan betul secara beradab dan istiqamah. Standard pembelajaran 7.31 mengenal perkataan pinjaman bahasa Arab dengan betul. 7.32 membaca perkataan pinjaman bahasa Arab dengan betul. Objektif pembelajaran. Pertama, mengenal, mengeja dan menyebut perkataan pinjaman bahasa Arab daripada teks yang telah terserap dalam bahasa Melayu. Okey, apa kriteria kejayaan? Murid dapat menyebut perkataan pinjaman bahasa Arab dengan betul. Jadi, boleh rujuk lampiran. Ustazah menggunakan buku teks, YouTube dan video untuk PDPR, Ustazah. Dan untuk pentaksiran, Ustazah menggunakan lembaran kerja, pemerhatian, hantar ke tak hantar kerja, bacaan dan menulis. Jika ada apa-apa masalah, boleh hubungi Ustazah di nombor telefon secara personal atau di dalam grup Telegram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar hari ini? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat di samping keluarga yang tercinta. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk sirah, muka surat 154, tajuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Okey, kita akan buka muka surat 156. Kita akan belajar tajuk yang kedua, iaitu baca dan fikirkan, tentang tajuk tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita tengok tentangan kafir Quraisy terhadap Nabi ada 4. Yang pertama, secara fitnah, pemulauan, penyiksaan dan pembunuhan. Okey. Tengok
tentangan melalui fitnah, iaitu orang kafir, orang Quraisy menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai gila, ahli sihir dan pendusta. Mereka mendakwa Nabi Muhammad SAW ialah pemecah belah masyarakat dan pemutusan hubungan silaturahim. Dia menabur fitnah kepada Nabi Muhammad, mengatakan Nabi Muhammad adalah seorang yang gila, jadi kita tak boleh ikutlah bila orang gila. Seorang yang ahli sihir, dan seorang yang pendusta, kazab. Padahal dia amanah. Ada sifat dia 4 kan. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Dia bukan pendusta. Okey. Orang kafir Quraisy juga mendakwa Nabi Muhammad seorang pemutus hubungan. Padahal Nabi Muhammad tu dia yang menghubungkan, menyambungkan silaturahim sesama manusia kan. Jadi itu fitnah. Kita tengok pula bahagian pemulawan. Orang Quraisy menghalang aktiviti berjual beli dan semua bentuk komunikasi dengan kaum muslimin, termasuk perkahwinan. Tindakan itu menyebabkan kaum muslimin mengalami kelaparan dan semakin tertekan. Pemulawan berlarutan selama hampir 3 tahun. Dia pulau, maknanya dia asingkan. Dia tak bagi siapa-siapa pun berhubung dengan Nabi Muhammad SAW ni. Dia halang aktiviti perjual beli supaya nak bagi tanda protes kan kepada Nabi Muhammad, kepada dakwah Nabi Muhammad ni. Dan apa-apa bentuk komunikasi tak bagi bercakap dengan kaum muslimin, termasuklah perkahwinan. Dia halang perkahwinan, dia tak bagi buat majlis perkahwinan. Perkahwinan. Kemudian dia ini menyebabkan orang Muslim, orang Islam lapar sebab akibat pemulawan tersebut dan semakin tertekan. Tapi bila ada orang yang kuat, orang Muslim ni kuat iman, dia berjaya menapis pemulawan tersebut kan. Macam mana kita nak tepis pemulawan nanti, kita cuba boleh amalkan dengan banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa kepada Allah, kan boleh puasa ke, macam tu kan, nak elakkan kelaparan dan tertekan. Okey, pemulawan ni pula juga berlangsung selama hampir 3 tahun. Lama kan, 3 tahun. Jadi apa yang ada mereka makan saja. Tak ada memilih ke apa ke. Mereka makan apa yang ada. Sebab waktu tu kira macam tiada hubungan, jual beli pun tak boleh, apa semua tak boleh kan. Jadi apa yang ada tentu ada perguna. Tapi yang penting tetap juga beriman kepada Allah Ta'ala. Okay, yang ketiga, penyiksaan. Terdapat pelbagai siksaan yang dilakukan terhadap kaum muslimin, seperti dijemur di padang pasir dan diletakkan batu yang besar di atas dada mereka, seperti yang berlaku kepada siapa? Kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Okay, kamu boleh baca kisah Bilal bin Rabah, apa yang terjadi kepada dia. Kemudian kamu boleh terangkan, boleh kepada ustazah. Ataupun untuk pengetahuan kamulah. Okey, jadi penyiksaan juga dilakukan. Bukan sekadar fitnah dan pemulawan, penyiksaan. Dia maknanya dia sakitkan tubuh badan orang-orang Muslim. Sebabnya tak boleh kan. Kita kata orang Islam tak boleh buat macam tu. Tapi orang kafir dia tak kira, dia buat juga. Dia contohnya dia bagi orang Islam dijemur di padang pasir. Panas kan, padang pasir tu panas, dia letak atas tu, dia jemur. Jadi kalau siapa yang lemah, dia akan inilah, dia akan
kurang iman dia akan dia terima. Dia kata tak apa, dia sanggup buang agama. Katanya kita orang Islam kena pertahankan agama walau apa yang terjadi. Kena ingat Allah yang berkuasa segala-galanya. Allah yang bila kita orang Quraisy tu buat macam tu, ingat Allah juga akan membalas mereka dengan azab yang pedih di akhirat kelak. Itu mengurangkan kita punya ketakutan terhadap penyiksaan tersebut. Okey. Dan batu yang besar di atas dada tu nak bagi dia sukar bernafas. Tu satu penyiksaan. Bukan nak bagi mati terus, tapi nak bagi sukar bernafas. Jadi tak boleh azab yang mereka juga akan dikenakan azab yang pedih kelak. Jadi kita berdoa kepada Allah, sentiasa ingat kepada Allah. Orang-orang sebagai seorang yang tergolong golongan muslimin. Okey. Pembunuhan yang keempat, tentangan kafir Quraisy yang keempat, dia melakukan pembunuhan. Iaitu ada juga dalam kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang dibunuh dengan kejam. Seperti siapa? Saidina Yasir dan Sayyidatina Sumayyah. Apa yang terjadi pada Saidina Yasir dan apa yang terjadi pada Sayyidatina Sumayyah. Ada kisah dia. Jadi kita boleh tengok. Kita boleh cari tengok kisah dia, apa kisah tersebut. Okey. Jadi oleh itu kita nak melawan tentangan ni, tentangan kafir Quraisy. Kita kena sabar dan kita tabah untuk membawa kejayaan, kemenangan kepada orang Islam. Kerana kita kena ingat bahawa Allah yang membantu kita. Kan manusia. Okey. Okey, kemudian tengok muka surat. Apakah akhlak Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tentangan kaum Quraisy? Okey. Walaupun orang Quraisy melakukan macam-macam kepada dakwah Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad tetap mengamalkan akhlak yang terbaik untuk menepis tentangan tersebut. Antaranya ialah Nabi Muhammad sentiasa bersabar. Nabi Muhammad sentiasa bersabar dengan ujian dan cabaran. Dia anggap ini ujian dan cabaran yang berlaku untuk berdakwah kepada Allah. Okey. Saya akan bersabar dan tabah dalam setiap aspek kehidupan. Ni macam azam kita lah. Jadi kita juga akan ikut akhlak Nabi, iaitu kita, saya, kamu akan bersabar dan tabah dalam setiap aspek kehidupan. Boleh ke? Okay, baru boleh kejayaan. Tengok tu. Okay, yang kedua, bergantung harap kepada Allah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah putus asa. Jadi dia akan sentiasa mengharapkan Allah. Bila selagi dia ingat Allah, dia akan tak pernah putus asa. Walau sampai sebelum meninggal lah. Sampai meninggal. Okey, jadi saya akan berusaha. Jadi azam kita apa? Saya sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap usaha yang dilakukan. Yang ketiga, prihatin. Prihatin. Tengok ejaan tu. Okay, Nabi Muhammad SAW mengutamakan kaum keluarga dalam berdakwah. Dia berdakwah kepada keluarganya. Dia mengamalkan akhlak-akhlak mulia. Dia mengamalkan nilai-nilai Islam dalam keluarga dia dulu, baru saudara mara, jiran dan lain-lain kan, orang lain. Jadi kita juga perlu ikut dengan mengamalkan budaya menasihati dalam keluarga. Ayah boleh nasihat ibu boleh nasihat ayah, adik-adik boleh nasihat kakak-kakak dan lain-lain. Okey, yang keempat, berjiwa besar.
Nabi Muhammad SAW sentiasa berhikmah dan tidak pernah berdendam. Jadi, saya sedia memaafkan kesalahan orang lain dan tidak membalas kejahatan orang lain dengan keburukan. Tengok. Saling bermaaf-maafan, kan? Okey, seterusnya kamu buka muka surat 158. Tajuk akhlak Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah tadi. Akhlak Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tentangan kaum Quraisy. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Jadi dia berdakwah kepada orang awam, kan, orang luar. Okey, jadi Nabi Muhammad SAW dia mengamalkan apa? Sentiasa optimis. Nabi Muhammad SAW sentiasa optimis terhadap janji dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW menolak tawaran daripada kafir Quraisy seperti pangkat, harta kekayaan dan wanita. Baginda tetap yakin dengan pertolongan Allah, meneruskan usaha dakwah sehingga berjaya. Walaupun dia disogok, ditawarkan dengan pangkat, harta kekayaan dan wanita, tapi baginda tetap menolak dengan cara yang baik dan yakin dengan pertolongan Allah. Allah yang akan bagi, ingat, Allah akan bagi semua ni di akhirat, di syurga nanti, jika kita berpegang teguh kepada ajaran Islam, tetap juga berdakwah dengan ikhlas. Yakin bahawa janji Allah tu pasti. Okey. Yang seterusnya, meneruskan usaha dakwah sehingga berjaya. Dia juga terus meneruskan usahanya dengan berjaya. Okey. Nabi Muhammad SAW seorang pendakwah penyayang. Jadi apa? Dia mempunyai sifat penyayang dalam diri dia. Itu contoh sebab apa? Sebab ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Taif, di Makkah, penduduk Taif menolak dakwah baginda dengan mengusir. Dia secara kasar dia usir dan mencederakan baginda. Lalu datang malaikat membuat tawaran kepada baginda untuk membinasakan mereka. Baginda menolaknya, lalu berdoa agar mereka menerima hidayah. Dia tetap, walaupun orang Quraisy buat kejahatan kepada dia, tetap tolak, berdoa untuk supaya mereka diberikan hidayah. Okey. Nabi Muhammad SAW seorang pemaaf. Semasa peristiwa pembukaan kota Mekah, baginda telah membebaskan penduduk Mekah yang pernah melakukan kejahatan kepada baginda dan memaafkan mereka. Dia, walaupun dia orang Quraisy buat tak elok kepada, tak baik kepada dia, dia tetap memaafkan mereka. Dan selain itu dia terus membebaskan tawanan tersebut. Okey. Jadi itu antara akhlak Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Kita boleh jadikan ia sebagai contoh dalam dalam diri kita. Okey. Boleh faham? Latihan hari ni yang perlu kamu buat ialah kamu buka muka surat 2. Yang ni original punya. Jadi kamu saja photostat dah kat kamu. Kamu tengok buku lembaran modul tu, muka surat 2. Soalannya suaikan. Tengok tu soalan dia. Suaikan. Soalannya iaitu tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Apa dia tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi kamu kena huraikan sedikit, tulis semula apa yang kamu faham tentang tentangan kafir Quraisy tersebut. Kalau dari segi fitnah,
Dia menabur fitnah. Apa yang dia fitnah apa? Lagi apa yang terjadi? Okey, faham? Ada dah dalam buku tu, buku teks tersebut kamu boleh buat secara point ataupun buat secara karangan tu. Tulis semula. Kemudian pemulauan. Macam mana dia pulau Nabi Muhammad SAW? Apa yang terjadi kepada orang-orang muslimin? Kemudian kasih sayang. Yang ni kamu padam, tersilap, saudara silap. Jadi padam, tak perlu buat. Ada 4 saja. Penyiksaan. Bila kafir Quraisy melakukan penentangan melalui penyiksaan, apa yang berlaku? Kamu huraikan. Kemudian pembunuhan. Jadi macam mana kafir Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad secara pembunuhan? Apa yang terjadi? Siapa yang dia bunuh? Bila dia bunuh? Berapa orang dia bunuh? Jika ada, kamu tulis. Okey, yang ni saya ulang sekali lagi. Kasih sayang ni kamu padam, tutup. Tak mau. Okey. Untuk Jawi, kamu buka muka surat 3. Okey, Jawi. Rumikan. Nombor 1, zain tu titik. Yang pertama tu apa? Yang kedua tu apa? Yang ketiga tu apa? 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Jadi, selamat menjawab. Assalamualaikum dan terima kasih.